Right. Sebelum kita cerita tentang checkmate ni dulu, saya ada bagi sikit kaitan tentang tanggungjawab saman Ahli Parlimen Kuala Terengganu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyaman Ahli Parlimen Kuala Terengganu Ahmad Amzad Hashim berkenaan dengan dakwaan bahawa Anwar Ibrahim menerima gaji 15 juta. Sewaktu, saya bagi gambaran sedikit. Sewaktu Anwar Ibrahim menjadi Menteri Penasihat Ekonomi Selangor, beliau mengatakan bahawa beliau hanya menerima gaji RM1. Sebab masa itu bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang penting tanggungjawab dia. Gaji tak penting. Kemudian dalam ceramah PAS, masa itu ada beberapa orang mengatakan Anwar Ibrahim tipu. Anwar Ibrahim menerima gaji 15 juta sebenarnya, bukannya RM1. Itu penipuan. Saya cakap lah, mungkin lebih kurang macam tu dia cakap. 15 juta, 15 juta, 15 juta dia kata. Baik. Anwar Ibrahim kata, okey. Kalau itulah demikian kata kamu, aku saman. So Anwar Ibrahim saman. Right. So bila saman, sebelum saya cerita saman tu, bila disaman, so masuklah mahkamah hari ini. So Ahli Parlimen Kuala Terengganu mengatakan, okey, dalam saman defamation, dalam saman fitnah ni tuan-tuan, apa yang perlu dilakukan oleh orang yang memfitnah ini, orang yang didakwa itu, perlu dilakukan. Yang dia perlu lakukan ada dua. Pertama, sama ada dia membuktikan fakta itu benar, atau dia membuktikan bahawa dia ada justifikasi. Dia berkata itu atas dasar yang betul. So hari ini Ahli Parlimen Kuala Terengganu ni kata, saya ada justifikasi saya. Apa justifikasi dia? Kita baca. Alright, tanggungjawab moral saya untuk beritahu Anwar dibayar 15 juta. Ahli Parlimen Kuala Terengganu Ahmad Amzad Hashim menegaskan dia mempunyai tanggungjawab moral, sosial dan politik untuk memaklumkan kepada orang ramai mengenai bayaran sebanyak 15 juta yang didakwa diterima oleh Anwar Ibrahim. Ahli Parlimen PAS itu berkata demikian sebagai sebahagian daripada pembelaan berhubung keistimewaan yang layak, ulasan ini dipanggil justified, ada satu dia punya term, ulasan yang saksama dan justifikasi terhadap saman oleh Perdana Menteri. Pada 22 Disember tahun lepas, Anwar memfailkan saman sivil berhubung kenyataan Amzad bahawa pengurusi Pakatan Harapan itu berbohong memperolehi gaji RM1 semasa penasihat ekonomi Selangor. Saman itu juga difailkan berhubung kenyataan Amzad mengenai pengampunan di-Pertuan Agong yang membebaskan Anwar dari penjara atas kes liwat 2. Anwar yang juga Presiden PKR mendakwa Amzad melalui TikTok membuat beberapa kenyataan berunsur fitnah kepada sekumpulan pelanggan semasa menjamu selera di sebuah restoran pada 7 Disember lepas. Baik. Nah, so dekat mana? Dekat yang dia boleh dikatakan yang defend yang dia boleh guna selepas ini. Kalau dia nak defend. Kalau dia nak defend diri dia, satu je cara. Dia kena buktikan Anwar terima 15 juta. So daripada hari ini kita nampak dia tak boleh nak buktikan, tuan-tuan. Kalau dia boleh buktikan, dia tak guna yang justifikasi tu. Dia tak guna defense itu. Dia akan buktikan. Bawalah bukti. Baik, saya ada bukti dia. Ini slip gaji Anwar Ibrahim sepanjang menjadi penasihat Kerajaan Negeri Selangor 15 juta dan telah diautentikatkan oleh SUK Kerajaan Negeri Selangor, SUK Kerajaan Negeri Selangor dan juga perolehan yang membayar gaji Kerajaan Selangor. Ini dokumen-dokumen dia. Maka dengan ini sah Anwar menerima 15 juta dan kenyataan saya adalah benar dan bukan fitnah. Itu defense. Kalau moral, secara moral ni saya kena cakap. Tapi kalau benda tu tak betul, moral ke tuan-tuan? Bermoral ke? Adakah dikatakan sebagai tugas tanggungjawab moral kalau benda itu tidak bermoral pun? Kalau benda itu tak bermoral, macam adakah itu boleh dipanggil sebagai tanggungjawab moral? Itu soalan dia. Baik, membawa saya kepada kenapa PN checkmate. Kepimpinan baru UMNO kukuhkan kerajaan Anwar Ibrahim. Baik. Kepimpinan ahli baru MT UMNO yang dilantik bagi pengkal 2023-2026 diharap dapat memberikan kestabilan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Profesor Dr. Azmi Hassan berkata, kerana tidak dapat dinafikan lagi sebahagian besar kepimpinan baharu yang dipilih tersebut majoritinya daripada kumpulan Presiden UMNO yang juga timbalan Perdana Menteri. Apabila Presiden mendapat sokongan daripada kumpulan naib Presiden, Majlis Tertinggi dan ketua-ketua sayap, maka sudah pasti segala hal tuju yang dirancang Presiden juga menjadi mudah dan secara tidak langsung memberi kesan kepada kerajaan perpaduan walaupun bukan semua ahli Parlimen UMNO berada dalam kepimpinan itu. Dan lebih penting, sampai 30% atau 54 muka baharu yang terpilih
sebagai ketua bahagian UMNO yang berjaya menewaskan calon yang menjadi mantan sebelum ini, menunjukkan akar umbi mahu nafas baru dalam kepimpinan UMNO sebelum ini. Ini adalah nama apa orang kata, nama-nama yang telah terpilih lah, antara Vice President Wan Rosidi Wan Ismail, Muhammad Khalid Nordin dan Johari Abdul Ghani. Itu Vice President. Kemudian yang lain adalah Supreme Council Members lah. Beliau juga menjangkakan dengan kepimpinan UMNO yang baru ini, masalah dalam seperti percakaran dan sabotaj kepada parti sendiri yang sebelum ini memberi imej buruk kepada parti tidak akan berulang. Sebelum ini kepimpinan UMNO tidak dapat menumpukan tugas hakiki menguatkan parti kerana ada masalah dalaman. Namun sekiranya perkara ini dapat diatasi dengan kepimpinan baru, maka tidak mustahil lebih banyak strategi yang dapat dilakukan. Baik. Now, apa lagi gerakan yang boleh dilakukan oleh PN untuk nak menjatuhkan kerajaan ini, tuan-tuan? Saya dah kata tak ada gerakan dah. Cukup jumlah ke tak cukup, tak ada gerakan itu, dah tak ada. There is no such thing as another gerakan. Malah janganlah terkejut selepas ini PAS dan juga Bersatu akan berpisah. Sekarang ini sudah ada ura-ura PAS dan juga Bersatu sedang fraction sekarang ini. Jarang apa yang saya cakap dan maklumat yang saya dapat ni jarang tak betul, tuan-tuan. Fraction di antara PAS dan juga Bersatu ni bermula tempoh hari apabila Perhimpunan Agung Bersatu PAS tak hantar wakil. Ada yang tanya, PKR itu buat kongres ada ke wakil? Ada Anthony Lok, ada Amanah, ada Mujahid Yusof Rawa saya nampak ke depan, Anthony Lok saya nampak ke depan dengan DAP, PKR, DAP, Amanah, kemudian PKR of course lah. Dalam APCO ada, APCO pun ada. So wakil mereka ada duduk depan sebelah Presiden. Tetapi ini tidak berlaku. Okey, even katakanlah kalau dihantar, ialah baru-baru ni dia kata hubungan kami elok dan sebagainya. Tak. Fraction tu berlaku kenapa, tuan-tuan? Yang paling besar fraction itu berlaku adalah kerana Bersatu gagal menunaikan janji untuk bawa kerajaan baru. Itu je. Itulah sebab dia hari ini saya dedahkan. Kegagalan Bersatu bawa kerajaan baru, nak membentuk kerajaan baru, menyebabkan PAS rasa kecewa mereka telah ditipu. Dia tak boleh jawab lagi, tuan-tuan. Bila Tuan Guru Haji Hadi, saya sebut Tuan Guru, bila Haji Hadi kata itu, jangan risau, cukup jumlah. Pada masa itu dia dijanjikan cukup jumlah. Dia dikatakan bahawa sudah cukup jumlah, dah boleh bentuk kerajaan, dan dia beritahu orang dia. Problem is Bersatu rupanya not serious. Dan kalau tuan-tuan perasan, yang duk bercakap jatuh kerajaan ni siapa, tuan-tuan? PAS. Hadi yang cakap kerajaan akan jatuh. Bersatu tak cakap pun. Kan? Bersatu ikut belakang. Sedangkan ketua pembangkang Bersatu. So siapa? Lead siapa ni? PAS nak ke depan, tapi yang jadi ketua pembangkang Bersatu, Hamzah Zainuddin ketua pembangkang, not even presiden pun, dia Setiausaha Agungnya. Tiba-tiba dia jadi ketua pembangkang. Fraction ini yang akan melemahkan Perikatan Nasional, tetapi akan menguatkan UMNO kembali. So persoalan yang saya bawa tadi, adakah akan berlaku pertemuan PH dan juga PN dalam the next election? Yang tu kita akan kena tunggulah. The next one year or even 2 years before election. Another 4.5 years lagi. Tapi buat masa ni, kita kata fokus kepada kerajaan yang ada sekarang ini. Kita fokus kepada kemajuan dan juga fokus kepada reform yang kita nak buat. Buat yang terbaik, bantu kerajaan ini. Bukan setakat bantu Datuk Seri Anwar Ibrahim, bantu kerajaan ini untuk menjadi yang terbaik. Itu pesanan saya kepada semua lah, insyaAllah. So, saya menjalankan tanggungjawab saya kat sini. Dan untuk makluman juga, tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan JECOM. Ramai yang komen. Sorry, kau JECOM ke? Saya tidak terlibat dengan JECOM di bawah Prof. Agus. Saya tidak terlibat langsung atau tidak langsung. Ya, mereka kawan-kawan saya. Ada dalam JECOM itu kawan-kawan saya. Saya tak nafikan. Tetapi saya tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam JECOM. Apa yang JECOM buat, itu adalah usaha JECOM sendiri. Tidak ada kena-mena dengan saya. Oh, sombong kau tak nak join JECOM. Bukan. Bukan. Saya ada pandangan, bukan bercanggah dengan JECOM, tak ada. Bagi saya, biar JECOM jalan usaha dia. Alhamdulillah, teruskan. Biarlah apa orang kata TikTokers harapan, teruskan. Saya tak masuk TikTokers harapan pun. Dan saya teruskan jalan saya. Kita masing-masing yang jalan. Yang penting tujuan kita sama, matlamat kita sama. Bagaimana kita berjalan, nak guna kereta ke, nak guna kereta api, kapal terbang ke, nak berjalan, nak berlari ke, masing-masing punya kaedah.